Lock. Itu suruh saya. Ya, Ustaz sekali. Cik Rusli. Tu ada angkatan. Dua. Tu angkat. Satu je ada. Angkat dua. Rusli satu jam, satu dua. Kapan? Ustaz, Rusli satu Ustaz. Abang Mijang satu. Hasan satu, Hasan. Ya, ada tiga. Ada tiga tadi. Hasan satu. Apa tu lagi sekali? Ya. Yang ketiga belum lagi start yang kedua. Mai. InsyaAllah kita buka kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam sya'ulahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal istifadatu istifadah wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa rukubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, silakan Tuan Imam, Tuannya Tuan Bilal, kemudian ya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, pengurusi masjid,
Seterusnya Jawatankuasa Masjid yang juga hadir pada pagi ini. Seterusnya sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ini akan kita mulakan pengajian kitab Fiqh Mazhab Syafi'i yang muktamad. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab ni bagus Bagus kitab ni, dia ada 5 jilid Arab dia. Dan Jakib dah mula terjemahkan lah. Sekarang ni dah ada jilid 1 dan jilid 2. Tuan-tuan boleh tengok kat Shopee pun dia dah jual dah. Dah mula jual di Shopee saya tengok. Cuma harga saya tak tengok kat Shopee, tapi tuan-tuan boleh tengok kat Shopee. Dia dah start jual lah. Sekarang ni yang grup yang pertama tu dah 10 orang saya dah bagi untuk yang grup kedua belum lagi. Siapa yang nak masuk nama lah untuk grup yang kedua. Cuma ada seorang yang dah beli jilid 2 tapi tak dapat lagi. Hasan dia dah bayar untuk jilid 1, jilid 2 sekali. Tapi ada beberapa orang lagi yang grup 2 tu saya tak order lagi pun. Nak selesaikan jilid 1 dulu, grup yang pertama. Ada lagi yang nak belum lagi? Tengah fikir dulu. Okey. Belum yang lain. 10 tu semua dah dapat saya rasa. Nanti masuk nama, masukkan yang grup yang kedua tu lah. Ada grup kedua kan? Itu. Baik, insya-Allah. Jadi kita lihat pada kitab ini, untuk jilid yang pertama ni berkenaan dengan bab ibadah. Bab ibadah jilid pertama dan kedua Untuk jilid pertama ni dalam bab bersuci. Kemudian dalam jilid pertama pun di muka surat berapa nanti? Dia dah masuk bab solat lah. Bab solat di muka surat 152 dia dah masuk bab solat ke situ. Sedangkan muka surat 2 sampai muka surat 149 ini bab bersuci lah. Lepas tu 152 sampai habis bab solat. Dan juzuk kedua nanti pun bab solat juga. Masih lagi bincang bab solat sampailah kepada bab jenazah, bab jenazah untuk jilid yang kedua. Baik, insya-Allah. Jadi nama kitab ni ialah kitab Muktamad dalam Fiqh Imam Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Tuan-tuan lihat kepada kata-kata pengantar tu. Kata-kata pengantar, di mana kitab ni dimulai dengan pujianlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ni ayat yang biasa saya gunakan juga. Allah Taala meninggikan darjat orang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Daripada kalangan kamu akan beberapa derajat. Jadi bertuah kalau kita mengaji ni, sebab Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan ilmu pada kita. Bukan senang nak dapat ilmu. Kalau di luar mungkin tuan-tuan terpaksa bayar. Bayar kan, untuk dapatkan ilmu 1 jam mungkin berapa. Tapi di sini tuan-tuan hanya bawa badan, bawa telinga, dengar kan apa yang dibahaskan, apa yang dibincangkan. Amat rugi kalau seandainya orang lain mengutip ilmu daripada kita, daripada saya. Orang luar mengutip ilmu daripada saya, sedangkan tuan-tuan tidak mengambil ilmu daripada saya kan. Bukan makna kita pandai, tak adalah. Tapi ada sedikitlah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada saya yang mungkin saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian kita lihat pada kata pengantar itu, dialah Tuhan yang Maha mengetahui dan menyuruh kita mencari ilmu. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui dan menyuruh kita mencari ilmu. Dia membimbing kita supaya berdoa, sentiasa mempunyai ilmu serta mendapat penambah ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa qur rabbi zidni ilma.
dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah akan ilmu kepada aku. Nampak? Jadi Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Quran, menyuruh kita mencari ilmu dan menambahkan ilmu. Sebab tak sempurna ilmu yang kita ada ni kecuali dengan ada penambahan daripada semasa ke semasa lah. Apalagi kadang-kadang ilmu yang kita ada kadang lupa. Apa yang kita belajar dulu pun kadang-kadang ada masa yang lupa kan. Jadi dengan ada kita ikut pengajian ilmu, halqa ilmu, sekurang-kurangnya dapat ingatkan baliklah mana-mana kita terlupa, kita terlalai dan sebagainya. Sedangkan orang yang kat luar sana pun ada yang mengaji sampai buat master, buat PhD. Kadang-kadang dah ada PhD tu buat PhD lagi sampai 2-3 PhD tu kan. Ini orang yang sayang pada ilmu lah. Dia tak kisah pun habis duit, tak kisah. Janji ilmu dapat. Ada orang kadang-kadang berkira, walaupun 1 sen pun dia berkira lah nak dapat ke ilmu. Jadi rugilah. Allah Ta'ala bagi kita kesihatan, akal yang waras untuk kita cari ilmu, tapi kita menyia-nyiakan umur kita dengan tidak mencari ilmu. Sedangkan ilmu ni sangat luas. Bukan hanya pengajian dalam bab tajwid saja. Ada kalangan kita hanya menumpukan dalam bab mengaji, bab tajwid, tak selesai-selesai lagi. Sedangkan bab lain yang diabaikan. Nak kita tunggu alim dalam bab tajwid sampai bila pun tak tentu alim. Tak pastilah sampai bila kita alim tajwid. Dengan kita hanya menumpukan tajwid, sedangkan kita mengabaikan fiqah, kita mengabaikan tauhid, kita mengabaikan bab tasawuf, jadi rugilah kita. Umur kita sentiasa meningkat daripada semasa ke semasa. Mengaji pun kadang-kadang tak habis-habis, tak khatam lagi bab mengaji. Tajwid saja tak khatam. Jadi rugilah kita. Kita tak tahu kan bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menyuruh kita mencari ilmu. Sentiasa cari ilmu, kerana ilmu Allah Ta'ala ni sangat luas seperti lautan, sangat luas, tidak bertepi kan. Dan dia membimbing kita supaya sentiasa berdoa, supaya kita sentiasa ada ilmu dan penambahan daripada semasa ke semasa. Itu Allah Ta'ala sebut, wa qur rabbi zidni ilma, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Kemudian selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutuskan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi hari ni tuan-tuan, kita bertuahlah kita masuk Maulid Rasul kan. Maulid Rasul 1444 Hijrah dah, tuan-tuan. Semaknanya lebih daripada 1444 Hijrah dah Rasulullah SAW pergi meninggalkan kita lah. Rasulullah dah wafat lama dah. Tapi walaupun Rasulullah dah wafat, jadi baginda meninggalkan alim ulama, para asatizah, ustaz dan tok guru dan sebagainya. Jadi kita kena mengambil peluang lah untuk mengaji kan, menambahkan ilmu tadi. Carilah mana-mana ulama, pergilah duduk di depan mereka, mendengar nasihat-nasihat daripada mereka. Baik, kemudian jadi baginda orang yang bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Innama bu'istu mu'alliman, ataupun innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku disempurnakan, aku diutuskan untuk sebagai pengajar. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itulah satu hadis lain lah kalau sebut berkenaan akhlak ni. Jadi kalau disebut di sini, Nabi menyebut sesungguhnya aku ditukar sebagai pengajar, muallim wal muta'allim. Muallim wal muta'allim, dia ada satu kitab Arab namanya muallim wal muta'allim, mengajar dan pengajar. Dia ada satu kitab Arab. Saya dulu ada mengajilah kitab muallim wal muta'allim ni. Dia ada terjemahan pun ada jual di pasaran berkenaan adab mengaji, adab belajar dan adab mengajar. Baik, kemudian baginda juga bersabda, may yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang Allah Ta'ala kenaki kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang agama. Nampak? Jadi Allah Ta'ala kalau nak berikan satu kebaikan pada kita, maka dia akan berikan ilmu yang pengetahuan yang sangat mendalam tentang agama. Bukan senang nak dapat ilmu kan, susah. Jadi sesiapa yang diberikan ilmu Allah Ta'ala ni, itu satu kelebihan kurniaan Allah Ta'ala, dan dia kena sentiasa bersyukur kepada Allah di atas pemberian ilmu tadi. Kemudian baginda berdoa untuk Ibn Abbas dengan katanya, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkanlah tentang ta'wil dan jadikan dia seorang yang faqih dalam agama. Itu doa Nabi kepada Ibn Abbas. Sehingga Ibn Abbas ni dia terkenal sebagai ulama tafsir, sebagai orang yang alim lah dalam bab tafsir. Ada orang bertanya kepada Ibn Abbas berkenaan dengan tafsiran ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, aku redha Islam sebagai agama kamu, dan aku sempurnakan nikmat pada kamu. Jadi apabila ayat tu turun, ada sahabat bertanyalah kan kepada sahabat yang lain, apakah maksud daripada tafsiran pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Jadi mereka tak boleh jawab apakah tafsiran pada ayat itu. Bila ditanya pada Ibn Abbas, masa itu Ibn Abbas masih kecil lagi. Bila ditanya Ibn Abbas apakah mana tafsiran kepada ayat itu, maksudnya tafsiran kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tafsir dengan makna wafat. Kenapa? Kerana Islam dah sempurna. Bila Islam dah sempurna, jadi tidak ada keperluan lagi lah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lagi berdakwah. Maka Allah Ta'ala akan menjemput Rasulullah SAW kembali kepada Allah Ta'ala, ke bantuan Allah. Tak lama tu, lepas tu maka wafatlah Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala meredai para sahabat sekalian. Mereka lah para ulama dan bijak pandai, sehingga disebabkan oleh kebijaksanaan mereka, hampir-hampirlah mereka itu berstatus Nabi. Nampak? Jadi Allah Ta'ala meredai para sahabat. Mereka lah para ulama dan bijak pandai, sehingga disebabkan oleh kebijaksanaan mereka, hampir-hampirlah mereka ini berstatus Nabi. Sampai macam begitulah sekali lah tahap para sahabat. Jadi Allah Ta'ala pilih para sahabat ni orang-orang yang terbaik, yang sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka senang dan susah dengan Nabi, sehingga ramai di kalangan mereka itu yang wafat, dan ada mereka itu yang tidak wafat tetapi sama-sama berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak peperangan, tuan-tuan, masya-Allah. Sampai itu mereka menghafal. Ramai di kalangan mereka tu hafal Quran. Mereka juga hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harilah. Alangkah seronoknya kalau Nabi, tuan-tuan, masih berada bersama kita. Masya-Allah. Seronoklah setiap hari kita mendengar nasihat-nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi petuah para sahabat. Tapi kalau kita ni pun kan, kita bila Nabi dah wafat, Nabi tinggalkan para ulama, alim ulama, para asatizah. Jadi kita kena sentiasa mendampingi para ulama lah, dan juga para asatizah, supaya mereka sentiasa dapat memberikan tunjuk ajar pada kita lah kalau kita ada buat kesilapan, kesalahan dalam ibadah. Itu. Baik. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kepada para ulama yang beramal dengan ilmunya, para imam mujtahid dan golongan yang mengikuti mereka, serta mereka yang merentasi jalan petunjuk dan golongan yang mengikuti mereka, serta mereka yang merentasi jalan petunjuk dan kebenaran yang nyata hinggalah ke hari kiamat. Nampak tak? Sehinggalah hari kiamat. Nampak? Jadi Allah Ta'ala mencurahkan rahmat para ulama yang beramal lah. Sebab ulama pun ada yang beramal, ada yang tidak beramal ilmu dia. Jadi maksud dengan rahmat ini, ulama yang berilmu dan beramal dengan ilmu dia. Itu yang dikenaki dengan rahmat itu turun. Jadi kalau kita nak sentiasa turun rahmat daripada Allah Ta'ala, kena beramal dengan ilmu.
Tak guna kalau ilmu kita banyak, tapi kita tak beramal ilmu kita. Banyak di kalangan orang di luar sana, dia mengaku alim, dia mengaku ada ilmu dia tinggi dan sebagainya, tapi dia tidak beramal ilmu dia. Ada pula yang mengaku dia jahil, tapi tak nak belajar pun rugi juga. Dia rugi juga kan, sebab dia tak belajar. Sebabnya kita kena mengakui akan kekurangan dan kelemahan kita, dan kita kena mengambil kan apa saja peluanglah kesempatan untuk kita menambahkan ilmu. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, dia kata innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala di kalangan umat aku ialah ulama. Ulama al-amilin al-mukhlisin, ulama yang beramal dengan ilmu dia serta ikhlas dan mengamalkan ilmu dia serta ikhlas pula mengajar pada orang lain, tuan-tuan. Itu dia katakan ulama al-amilin, ulama al-akhirat, orang yang beramal ilmu. Ada ulama dunia kan. Baik, jadi Allah Ta'ala telah menggunakan kepada saya, mana saya ni pengarang lah, Profesor Dr. Muhammad Zuhaili ni kata, Allah Ta'ala telah menggunakan kepada saya kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu syarak secara umum dan ilmu fiqh mazhab Syafi'i secara khusus sejak 50 tahun. Nampak? Sejak 50 tahun lepas kan Allah Ta'ala bagi dia peluang mengajar ilmu. Nampak? Mana ni orang yang jenis orang yang suka cari ilmu lah. Suka cari ilmu kan, tak nak bazir masa. Ada masa pula mereka menulis. Nampak? Ni macam ni ulama ni, Profesor Dr. Zuhaili ni dia bukan sahaja mengajar kan, malah dia juga mengarang. Bukan senang nak mengarang kitab tu kan. Baik. Jadi dia gunakan masa dia dengan ilmu tuan-tuan. Dengan ilmu, masya-Allah. Dia gunakan masa dia mempelajari ilmu-ilmu syarak secara umum dan ilmu fiqh mazhab Syafi'i secara khusus sejak 50 tahun. Mana digunakan masanya selama 50 tahun untuk belajar bab agama. Jadi kalau kita baru mengaji setahun, baru mengaji satu hari dan mengaku alim ni memang tak betul lah. Baru mengaji satu hari tapi dengan aku alim. Sedangkan para ulama mengaji sampai berpuluh tahun. Nampak? Itu pun mereka masih lagi merendahkan diri. Mereka rendahkan diri lagi. Baik, kemudian saya telah terdidik sejak kecil dengan ilmu ini melalui bapa saya rahimahullah ta'ala. Kemudian belajar di peringkat sekolah menengah, kemudian fakulti syariah di Damsik, kemudian kuliah fakulti syariah di Masjid Azhar. Kemudian saya berkecimpung dalam dunia pendidikan sehinggalah ke hari inilah. Nampak? Sampai hari ini masih lagi dahaga ke ilmu tuan-tuan. Masih dahaga ke ilmu. Itu sebabnya kita kena ada sifat dahaga ke ilmu. Baik, kemudian kalau ikut kepada pepatah menyatakan bahawa manusia terbagi pada 4 golongan. Manusia terbagi pada 4 golongan. Yang pertama, orang yang mengetahui dan sedar bahawa dia mengetahui. Itulah orang yang pandai. Maka bertanyalah kepada dia kata. Ni golongan pertama lah. Golongan pertama di kalangan manusia ni dalam bab pecahan mengetahui dan bertanya, di mana golongan pertama orang yang mengetahui, dia tahu dan dia sedar dia tahu. Itulah orang yang pandai. Dia tahu dan dia sedar dia tahu. Itulah orang pertama. Maka bertanyalah kepada dia. Banyak masa guna bertanya dengan orang itu. Yang kedua, orang yang mengetahui tetapi tidak sedar bahawa dia mengetahui. Itulah orang lalai. Maka peringatkanlah orang macam ni. Nampak? Dia orang yang mengetahui, orang alim, tetapi dia tidak sedar dia mengetahui. Dia tak sedar dia alim. Itulah orang yang lalai. Maka kita kena ingatkanlah. Ingatkan orang yang alim itu. Yang ketiga, orang yang tidak mengetahui dan sedar bahawa dia tidak mengetahui. Itulah orang jahil. Maka ajari akan dia. Maka ajarlah orang yang jahil.
Mana dia tidak jenis orang yang tak tahu, dan dia sedar bahawa dia tak tahu. Dia sedar bahawa dia tak tahu. Itulah orang jahil. Maka kita kena ajarlah orang jahil. Kemudian yang keempat, orang yang tidak mengetahui dan tidak sedar bahawa dia tidak mengetahui. Orang tu jahil dan dia tak sedar dia tak jahil. Itulah orang bodoh, dia kata. Itulah orang yang bodoh, maka jauhilah orang yang bodoh. Masya Allah, tuan. Ini pepatah yang terdapat dalam pepatah Arab. Berkenaan dengan 4 jenis golongan manusia. Pertama, orang yang mengetahui dan sedar dia mengetahui. Itu orang yang pandai. Orang itulah kita kena rujuk. Sentiasa bertanya masalah kepada mereka. Kerana dia orang alim. Yang kedua, orang yang alim tetapi tak sedar dia alim. Itulah orang lalai, ghafil. Maka kita pula kena ingatkanlah. Pantabihu, maka berilah peringatan pada dia. Yang ketiga, orang yang tidak mengetahui dan sedar bahawa dia tak mengetahui. Itulah orang jahil. Dia jenis orang tak tahu. Dan dia tahu dia memang dia tak tahu. Itulah orang jahil. Maka kita ajarlah. Ajarlah orang yang jahil tadi sebab dia tak tahu. Yang menjadi masalah golongan keempat. Yang masalah besar ni golongan keempat. Orang yang tidak mengetahui dan tidak sedar dia tidak mengetahui. Mana dia tak alim dan tak sedar dia tak alim. Itulah orang bodoh. Maka hendaklah jauhkan. Itu kata-kata daripada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahizi. Dia kata ar-rijal arba'atun rajulun yadri wa yadri annahu yadri fazalika alim fasaluhu wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fazalika ghafil fantabihu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fazalika jahil fa'allimuhu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fazalika ahmaq fajtanibuhu. Terjemahan dia dah terjemah saya lah. Itulah 4 golongan manusia tadi. Baik. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan taufik padaku untuk menyusun beberapa kitab. Kitab fiqh dalam pelbagai mazhab. Penulisan ini bermula dengan risalah graduasi untuk peringkat ijazah pertama. Tesis peringkat sarjana. Dari risalah peringkat PhD, tuan-tuan. Nampak? Sampai PhD. Kita kadang mengaji pun tak habis-habis. Kan? Diploma pun kadang tak habis-habis dekat jalan dia. Mula-mula semangat belajar, lepas tu hilang semangat. Kan? Dah sibuk dengan janda pula. Dia sibuk dengan janda, dah mengaji pun dah malas. Nampak? Tapi bukan makna janda tu tak baik. Baik juga, ada janda yang baik. Dia ingatkan abang dia, abang jangan lupa solat. Abang jangan lupa pergi masjid, pergi surau azan. Tu yang jenis baik lah. Yang jenis tak baik tu, dia ajak lah time azan, dia ajak pergi dating lah benda. Okay? Tu jenis tak baik. Time Jumaat ajak pergi dating kan. Parah. Baik, seterusnya. Selain itu, saya menulis untuk pelbagai buku teks pengajian di universiti dan kitab buku-buku yang lain. Saya juga telah mentahqiq ni menguatkanlah 2 buah kitab dalam mazhab Syafi'i secara khusus, iaitu kitab Adab Al-Qada, Adab Al-Qada mana Adab Qadi oleh Ibnu Abi Ad-Dam Asy-Syafi'i Ta'ala, dan kitab Syarah Muhazzab fi Fiqh Mazhab Syafi'i sebanyak 6 jilid serta daftar kandungan dia. Masya Allah, 6 jilid tuan-tuan berserta dengan daftar kandungan. Kita 1 jilid pun tak dapat. 1 jilid pun tak dapat nak karang. Sedangkan para ulama ni Allah Ta'ala bagi kelebihan dah, sampai mereka boleh mengarang berjilid-jilid kitab. Masya Allah. Kadang kita pun terpegun dah. Hanya dapat tengok keluar je, dalam tak dapat baca. Luar kitab dapat, cantik kan. Cantik berjilid kitab tu, tengok Masya Allah. Tapi satu kitab pun kita tak dapat nak baca. Nampaklah, itu satu kerugian pada kita lah. Satu kerugian. Rugi kalau ulama mengarang berjilid-jilid kitab tu kan. Berjilid kitab tafsir, kitab fiqh kan, pasti Syarah Muhazzab dan sebagainya.
Kitab tafsir pun banyak macam kitab tafsir Qadawi, tafsir Ibn Katsir, tafsir Baidawi kan, tafsir Amunin, banyak kitab tafsir para ulama. Amat malam pada kita satu kitab pun kita tak habis belajar. Masya-Allah. Paling tidak pun satu kitab lah kita habislah, kita belajar, kita berguru dengan mana-mana para ulama. Baik. Jadi hasil daripada pengalaman tersebut, saya merumuskan bahawa setengah mazhab fiqh telah mendapat tumpuan dan sokongan daripada setengah negara pada masa kini, khususnya daripada sudut penerbitan, kan, sudut-sudut mentahqiq dan pengedaran. Tahqiq ini menguatkanlah. Tahqiq ni maksudnya kitab tu dah ada. Kitab tu dah dikarang oleh seseorang. Kemudian datang pengarang lain mentahqiqkan lagi kitab itu. Mana menguatkan lagi kitab lah. Dengan dia buatkan huraian dia, buat syarah dia, itu mana tahqiq. Dia dapatkan sumber. Sumber dia daripada mana? Contohlah kitab-kitab yang ada di tahqiq, contoh kitab-kitab Jawi ni, antaranya kitab Tahqiq Waqi. Tahqiq Wafi ni ialah satu kitab yang mentahqiqkan kitab Bunyatul Musalli. Kitab Bunyatul Musalli dikarang oleh ulama daripada Patani, Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani mengarang kitab Tahqiq Wafi. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh ulama Fatani yang lain. Asalnya kitab Bunyatul Musalli itu nipis je. Tapi kitab tahqiq dia tebal ni. Tapi mana dia tahqiqkan lagi, dia kuatkan lagi segala hujah-hujah yang terdapat dalam tu. Kalau dalam kitab tu dia tak sebut, dia hanya sebut hadis tapi tak sebut perawi mungkin, ataupun mungkin dia sebut dalil satu dalil tetapi dia tak sebut sumber dalil kat mana. Sumber dalil dia tak sebut sumber dalil kat mana. Dia sebut Al-Quran ataupun hadis ataupun pendapat ulama. Contohlah. Tetapi dia tak sebutkan siapa ulama yang berpandangan itu. Jadi datang ulama yang kemudian mentahqiqkan kitab itu, dia akan menghuraikan lagi. Okey, Quran ni dalil daripada mana? Lepas tu hadis ni daripada hadis siapa? Kan hadis sahih ke, hadis dhaif dan sebagainya. Kemudian pada ulama ni, siapa ulama tu, daripada kitab mana dia ambil. Itu nama tahqiq. Itu kitab tahqiq, mana dia mentahqiqkan kitab yang sebelum itu. Kitab sebelum tu dia dalam satu kitab yang agak ringkas, tidak secara detail, tetapi kitab tu digunakan pakai oleh orang-orang ramai. Kan dalam pengajian-pengajian di masjid surah sebagainya. Cuma timbul kadang-kadang di karangan orang-orang kemudian ini, dia mempertikaikan kitab-kitab ulama-ulama dulu. Contohnya kitab Daud Patani, ada yang kadang-kadang mempertikaikan kitab-kitab Daud Patani ini. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan orang-orang yang kata mempertikaikan kitab-kitab ulama-ulama turas ni, kitab-kitab Jawi lama ni, maka datanglah ulama-ulama yang terkemudian ni mentahqiqkan kitab itu, supaya orang-orang yang mempertikaikan kitab itu terdiam. Kan? Jadi mereka tak berani mempertikaikan kitab-kitab para ulama dululah, walaupun kitab tu kadang nipis je, tak tebal pun. Jadi bila kitab nipis tak tebal, dia kata ni tahiyah atau tidak pandangan ni. Itu ada kalau ulama zaman sekarang lah, kena bijak pandai, konon pandai lah. Konon pandai tapi tak pandai pun. Macam tu. Bila datang ulama-ulama yang lain mentahqiqkan kitab-kitab yang awal, barulah masing-masing terdiam. Rupanya ada sumber dia, ada hujah dia, ada syarah dia. Nampak? Baik, insya-Allah. Jadi kalau kita baca kata perkataan tu agak panjang. So kita masuk pada bab definisi fiqh tu tuan-tuan pun boleh baca sendiri. Kemudian hukum pelajari fiqh tu pun ada situ, fardu ain. Hukum pelajar fiqh fardu ain dan fardu kifayah. Tu tengok. Hukum pelajar ilmu fiqh fardu ain. Yang menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam. Nampak? Hukum pelajar fiqh iaitu mengenai hukum hakam yang menjadi kewajipan ke atas setiap diri orang mukmin, dan wajib pula ke atas itu mengamalkan daripada hukum syarak, daripada sudut syarak. Dia suruh mempelajari ilmu ini adalah fardu ain ke atasnya. Ini adalah ilmu, ini kerana ilmu adalah jalan untuk beramal.
setiap perkara yang sesuatu kewajipan tidak lengkap kecuali dengannya, maka dia juga turut jadi wajib. Nampak? Nampak? Setiap perkara yang sesuatu kewajipan tidak lengkap kecuali dengannya, dia juga jadi wajib. Mana tak sempurna kita punya solat, mesti kita belajar belajar fiqh. Sebab ada orang mengabaikan belajar fiqh, belajar fardu ain. Jadi dia hanya menumpukan tajwid saja. Cukuplah belajar tajwid, bab-bab fiqh ni tak payah belajarlah. Bab-bab tauhid ni tak payah mengajilah. Tak sempurna tuan. Tak lengkap. Solat kita mesti kena belajar fiqh juga. Kalau sebut situ. Jumpa kan? Dalam hukum pelajar fiqh tu dia kata setiap perkara yang sesuatu wajib tidak lengkap kecuali dengan dia, maka dia juga turut menjadi wajib. Sebab ulama sebut ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengan dia jadi wajib juga. Mana tak sempurna solat kita kan, kecuali kita kena belajar fiqh. Kena belajar bab fiqh. Bukan fiqh aja, tauhid pun kena belajar juga. Hadis pun kena belajar, tafsir pun kena belajar. Itu sebabnya kena banyakkan pengajian di tempat kita. Ini tak ada pengajian. Kan? Tak ada pengajian, sunyi ya surau kan. Sunyi ya masjid kadang tak ada pengajian. Rugilah. Kan? Rugilah. Amat malang lah tuan. Sedangkan mengaji adalah wajib. Kena fikirkan usaha-usaha macam mana nak menghidupkan pengajian di tempat kita. Tak boleh tak ada pengajian. Jadi kalau kita ada pengajian, hidup dalam keadaan kita hidup dalam keadaan jahil lah. Jahil kan. Kemudian rahmat pun tak turun. Macam mana nak turun rahmat? Pengajian pun tak ada. Kan dia tu. Sedangkan orang yang mengaji, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Sehingga ikan di laut, burung di udara memohon keampunan. Orang dalam pengajian ilmu. Orang dalam pengajian ilmu kan. Kan ada hadis sebut tu. Sehingga kan ikan di laut, burung di udara memohon keampunan. Orang dalam pengajian ilmu. Dan mereka itu sentiasa dipanggil oleh para malaikat. Orang yang dalam pengajian ilmu. Ini pengajian ilmu pun tak ada. Kosong, surau. Kan? Dengan alasan orang tak adil. Alasan orang tak adil kata. Tak boleh kita beri alasan macam tu. Kita tahu kok orang adil tak adil. Yalah masing-masing pun kadang-kadang ada komitmen. Ada masa kan dia hadir, ada masa mungkin dia tak dapat hadir. Yang penting pengajian kena dijalankan. Pengajian mesti dia bukan. Kan masalah hadir tak hadir itu kan masalah kita. Masalahnya kita tak buat pengajian. Boleh tu tak banyak habislah. Macam mana rahmat Allah Ta'ala nak turun? Baik. Contohnya ialah seperti mempelajari cara-cara berwuduk, solat, puasa dan sebagainya daripada kewajipan-kewajipan yang terpikul atas setiap diri orang Islam. Kan? Contohnya seperti mempelajari cara-cara berwuduk, cara-cara berwuduk, solat, puasa dan sebagainya daripada kewajipan-kewajipan yang terpikul atas setiap diri orang Islam. Mana setiap diri, ain lah. Kan dikatakan fardu ain. Cara-cara berwuduk yang lengkap macam mana, solat yang lengkap macam mana, cara puasa yang lengkap macam mana. Banyak kadang-kadang orang berwuduk tapi wuduk tidak sempurna. Ada kadang-kadang bahagian-bahagian anggota yang tidak habis basuh, tak habis basah kan. Basuh tumit, basuh kaki kadang-kadang bahagian depan dia, bahagian tumit kadang tak basuh. Basuh tangan kadang-kadang siku pun tak. Kadang tengah wuduk pun kadang berburak. Tengah angkat wuduk. Nampak? Sedangkan adab orang angkat wuduk jangan berburak, jangan bercerita kan. Ini wuduk juga, burak-burak juga, ketawa-ketawa juga kan. Jadi maknanya kena mempelajari tentang cara berwuduk, adab berwuduk, adab solat, okey? Solat, puasa dan sebagainya lah. Masuk juga dalam pengertian ialah mempelajari cara perkara ibadah dan muamalat yang berkaitan dengan individu secara khusus, seperti mempelajari ilmu tentang zakat bagi orang kaya. Okey. Jadi dalam bab fiqh dia biasanya dia akan bincang dulu bab ibadah. Lepas bab ibadah biasanya bab apa? Muamalat.
Kan? Lepas muamalat, munakahat, nikah kahwin. Lepas munakahat, lepas tu bab jinayat. Dia dah ikut 4 rubuk tu. Dah ikut dia punya terusan, susunan tu memang dah buat macam tu. Kenapa dia susun macam tu? Memang ada kelebihan dia buat macam tu. Dia tak ada tiba-tiba belajar bab jinayat dulu. Sedangkan bab ibadat, bab wuduk pun tak selesai. Nampak? Jadi ulama tu disusun, ada sebab disusun macam tu. Kenapa dia sebut ibadah dulu? Kenapa tak sebut jinayat dulu dalam 4 rubuk tu? Mesti ada sebab Allah Ta'ala. Mesti ada ulama alasannya kenapa dia buat macam tu. Nampak? Kemudian ilmu tentang haji bagi orang yang mampu. Hukum jual beli bagi orang yang terbabit dengannya. Hukum akan perkahwinan bagi orang yang mempunyai isteri dan nak berkahwin. Nampak? Hukum akan perkahwinan bagi orang yang mempunyai isteri. Mana poligami lah. Dia dah ada isteri, nak tambah seorang lagi, nak tambah 2, 3 dan sebagainya. Okey. Ataupun hendak berkahwin, belum ada lagi. Kan sama ada bujang atau duda lah. Bujang atau duda, jadi nak berkahwin lagi. Okey. Dia bincang dalam bab ibadah, dalam bab munakahat. Dalam bab munakahat. Okey. Kalau dalam fiqh min haji tu, biasanya bab munakahat di bab yang ke-5. Bab ke-5 lah. Juzuk keempat. Juzuk keempat bab munakahat. Dia ada 2-3 tempat yang saya mengajar bab munakahat ni. Ada yang dah sampai nak habis dah kitab tu. Ada yang baru bermula lah bab munakahat. Bincang bab poligami, kan bab tentang tujuan perkahwinan, tentang wali, peranan wali, apakah wali mujbir, apakah wali ikhtiar, apakah perbezaan antara wali mujbir, apakah perbezaan antara wali ikhtiar, kemudian berkenaan dengan mas kahwin, semua dibincang dalam bab munakahat. Bab pasah semua, bab khuluk semua bincang dalam bab munakahat. Kemudian nak fakah pun itu juga dibincang juga dalam bab munakahat. Banyaklah benda dibincang. Kalau jawatan mufti itu fiqh menaji itu jilid keempat. Jilid keempat tu memang bincang bab munakahat saja. Bab nikah kahwin. Bab tu pun bagus juga. Terutamanya orang-orang yang berlu untuk berkahwin lah. Persiapan untuk berkahwin. Baik, kemudian termasuk juga dalam bahagian ini mengetahui yang halal dan haram dalam hal makanan dan minuman, pakaian dan seumpamanya. Ianya tidak terlepas daripada keperluan orang Islam. Kesemua itu adalah fardu ain. Ia wajib dipelajari dengan tujuan untuk diamalkan tuntutannya. Nampak? Wajib dipelajar. Apalagi kalau sebut dalam kaedah tadi, yang atas tadi kan, ma la yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna wajib kecuali dengan dia jadi wajib juga. Mana tak sempurna solat kita kecuali dengan wuduk pun wajib juga kita berwuduk. Tapi nak sempurna wuduk kena tahu kaedah berwuduk, cara berwuduk, adab berwuduk dan sebagainya. Macam tu. Perkara-perkara yang boleh menegah sampai air pun kita kena tahu juga. Kalau ada plaster dekat kaki kita, sedangkan plaster tadi boleh menegah daripada sampai air, maka solat kita tidak sah. Sebab wuduk kita tidak sah. Kan? Kerana apa? Kerana terhalang air. Ataupun pada kaki kita ada minyak, ataupun pada kaki kita adanya cat dan sebagainya. Itu semua benda-benda yang boleh menjadi manik, mana mencegah daripada sampai air kepada anggota wuduk kita. Maka tidak sah lah wuduk kita. Tak penat je kita solat, tetapi wuduk kita tidak sah. Itu sebabnya kita kena belajar berkenaan perkara-perkara yang boleh menghalang daripada sampai air sampai kepada anggota badan, dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk kita. Terkentut dengan sengaja batallah wuduk, kan? Gitu. Cuma rokok dengan sengaja tak batal wuduk. Kan? Cuma makruh lah. Ada sebahagian ulama haram. Sebahagian ulama menyatakan haram. Haram lah kata kita isap rokok. Ada ulama menyatakan makruh isap rokok. Tapi banyak orang pakai yang makruh. Sebab apa? Alah, makruh je ustaz, kata kan gitu. Tapi kalau ikut pada Nabi memanglah mengelakkan diri daripada perkara-perkara makruh ini. Perkara makruh, kan?
bawang, kan, benda-benda yang busuk lah, yang memang Nabi tak sukalah benda-benda yang busuk ni. Apalagi kalau rokok ni kan benda busuk kan, gitu. Walaupun mungkin orang kata makruh ya ustaz, tapi kan busuk. Nabi tak suka benda busuk. Kalau kita nak ikut Nabi, apa kita nak rokok? Apa nak rokok sebab benda tu bau busuk. Baik kita jauhkan, tinggalkan terus, lagi elok. Lagipun membazirin kan, membazir. Bazir tak? Tak bazir kan? Tak tahulah kalau merokok dia kata merokok tu tidak membazir. Merokok ni mengkayakan kita ustaz, bukan membazir. Tak tahulah saya. Baik. Kemudian fardu kifayah, membuat pengkhususan pengajian dan ilmu fiqh dengan tujuan untuk belajar dan mengajarnya, serta menerbitkan perkara yang memang diperlukan untuk menegakkan agama. Ini termasuk dalam fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah, kalau hukum fardu kifayah belajar fiqh ini iaitu membuat pengkhususan pengajian dalam ilmu fiqh dengan tujuan untuk belajar dan mengajar, serta menerbitkan perkara yang memang diperlukan untuk menegakkan agama. Mana dia buat pengkhususan lah. Contohnya kos pengajian di universiti kan. Kos pengajian di universiti bukan semuanya bab fiqh. Kalau UKM lah, UKM dia ada banyak kan fakulti kan. Dia ada fakulti syariah ada, dia ada fakulti usuluddin ada fakulti kalau tak fakulti pun mungkin dia akan buat macam unit lah. Unit bahasa Arab kan, unit fiqh, unit usul fiqh kan. Sebab dalam pengajian di universiti dia ada bidang pengkhususan dia apa kan, usuluddin ke, falsafah usuluddin, ataupun bahasa Arab tamadun Islam, bahasa Arab dengan tamadun, ataupun syariah. Pengkhususan bahagian apa? Syariah. Ada pengkhususan dalam bahagian usul fiqh, ada bahagian pengkhususan bahagian fatwa aje. Nampak? Bahagian fatwa. Itu namanya fardu, dia dah masuk dalam fardu kifayah dalam apa tu? Dalam masuk. Sebab dia perlukan kepada pengkhususan kat situlah. Apalagi kalau universiti kan, universiti pun kadang-kadang banyak kos, sampai berpuluh kos di universiti. Kalau UiTM aja tengok berapa banyak kos dalam UiTM. Tetapi adakah kos itu sesuai atau tidak pada zaman sekarang ini? Itu sebab ada banyak universiti kadang-kadang dihapuskan kos tu sebab apa? Tak sesuai dengan zaman sekarang. Universiti Melaya tu kan, ada kos-kos yang dia terpaksa buang. Dia terpaksa hazafkan kos itu sebab apa? Dah tak realistik dengan suasana zaman sekarang. Dia kena realistik kan zaman sekarang lah. Macam fiqh ni, pengajian fiqh daripada dulu zaman sampai kiamat pun masih realistik lagi. Dia masih realistik lagi. Nampak? Tu dalam bab agama ni dia mesti realistik sampai bila pun. Masa usul fiqh dulu pun ulama pakai usul fiqh juga. Zaman dulu, zaman sekarang pun mesti pun pakai juga usul fiqh. Masih guna pakai lagi usul fiqh. Tak boleh kita buang usul fiqh. Nampak? Jadi agama ni sesuai daripada zaman Nabi sampailah hari kiamat besok, sampai bila diguna pakai juga. Cuma dalam bab dunia kadang-kadang ada kos-kos yang dulu boleh pakai kos itu, zaman sekarang tak boleh pakai lagi kos. Tak sesuai lah. Sekarang zaman IT kan, zaman IT orang dah guna semua pakai IT. Itu sebabnya kadang-kadang di kos universiti contohnya dia akan 2 dalam 1 kos kan. Kos 2 dalam 1 pengajian Islam dengan multimedia kan. Pengajian Islam dan juga multimedia. Mana dia buat 2 dalam 1. Sebab apa? Nak sesuaikan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang. Sebab kalau satu kos mungkin tak ramai orang nak ambil kos itu. Baik. Jadi fardu kifayah iaitu membuat pengkhususan pengajian dan ilmu fiqh dengan tujuan untuk belajar dan mengajar serta menerbitkan perkara yang memang diperlukan untuk menegakkan agama. Memang diperlukanlah. Kan, ilmu fiqh ni memang diperlukan. Sampai bila-bila, sampai hari kiamat pun masih diperlukan lagi. Masih realistik. Masih diguna pakai. Sebab beribadah ni sampai kiamat kan. Kita beribadah sampai kiamat. Sampai kita matilah kita beribadah. Semaknanya ilmu fiqh ni realistik. Sampai bila-bila pun diguna pakai. Cuma
Dalam universiti dia akan buat pengkhususan di universiti. Tak semua orang akan ambil kos fiqh. Akan ada ambil usuluddin saja, ada yang ambil bahasa Arab saja, sedangkan fiqh dia tak ambil. Ada juga macam tu. Tapi walaupun di universiti mungkin dia tak belajar tentang ilmu fiqh, bukan makna dia tak faham ilmu fiqh. Kadang dia faham ilmu fiqh, tapi dia nak pengkhususan dalam bahagian usuluddin dan juga falsafah. Bukan makna dia tak tahu fiqh. Faham kan? Itu. Ini termasuk dalam fardu kifayah dengan sebahagian manusia membuat pengkhususan dalam ilmu fiqh. Kerana mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkaruna fid din wa yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yazarun." Dan tidaklah betul dan elok orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Ini dalam bab perang lah. Oleh itu naklah sebahagian daripada kamu, sebahagian saja daripada tiap-tiap puak di kalangan mereka, supaya orang yang tinggal itu mempelajari serta mendalami ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berperang apabila orang itu kembali pada mereka. Mudah-mudahan dapat berjaga-jaga daripada melakukan larangan Allah. Nampak tak? Semana akan ada orang pergi berperang, akan ada orang menuntut ilmu. Tak boleh semua orang pergi perang, takut nanti kalau semua mati dalam medan perang, siapa yang nak mengajar anak mengaji di agama di rumah? Siapa yang nak mengajar orang mengaji di rumah? Siapa yang nak mengajar bab fiqh? Siapa yang nak mengajar bab usuluddin? Dan sebagainya. Siapa yang nak ajar? Sedangkan ramai yang terbunuh dalam medan perang. Itu sebabnya Quran, maknanya sebahagian pergi berjihad, sebahagian lagi menuntut ilmu. Sebahagian lagi menuntut ilmu. Supaya nanti orang yang balik daripada berjihad, boleh nanti orang yang tidak pergi berjihad mengajarkan ilmu kepada mereka. Macam tu. Itu yang timbulnya hukum fardu kifayah tadi. Jadi gesaan dalam ayat ini merangkumi semua jenis ilmu pengetahuan syarak. Dan juga ilmu pengetahuan bukan syarak yang bermanfaat seperti ilmu perubatan. Ilmu perubatan, matematik, adab dan sebagainya kan. Ini ilmu berkenaan dengan dunia lah. Kita ada ilmu fardu kifayah, contohnya perubatan, matematik, adab. Tak? Ilmu apa lagi? Ilmu berkenaan dengan pertukangan, kemahiran, ilmu tentang membaiki kereta, membaiki motor. Perlu juga. Kalau seandainya kita tak belajar, sebahagian daripada kita tak belajar berkenaan ilmu tentang pemotoran, repair kereta, motor, jadi terpaksa kita serah pada orang kafir lah. Kan? Orang kafir akan bolak semua. Jadi kalau nak repair kereta, motor, yang mesti hantar kedai orang kafir kan, orang non-Muslim, untuk repair kereta kita, motor kita. Sedangkan benda tu kita kena, kan, tuntutan fardu kifayah tak kena ada lah pada kita. Padahal akan ada, mesti ada orang yang mahir berkenaan dengan repair kereta, motor, baiki rumah dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga, sunat iaitu mendalami semua bidang ilmu secara umum, menjangkaui kadar batasan fardu kifayah. Ini sunat lah. Nombor 3 tu. Sunat mendalami semua bidang ilmu secara umum, menjangkaui kadar batasan ilmu fardu kifayah. Yang pertama tadi fardu ain, mana setiap ain diri kita ni wajib belajar. Setiap ain diri kita, setiap batang tubuh kita ni wajib belajar selagi mana kita ada akal yang waras. Selagi mana kita boleh berfikir, selagi mana kita ada akal yang waras, wajib kita menuntut ilmu. Carilah kat mana-mana aja. Sama ada pengajian formal ke tak formal dan sebagainya, kita kena belajar. Lepas tu yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya pengkhususan di universiti, bidang-bidang tertentu ya, kos-kos yang tertentu je kita ambil. Bukan makna kita ambil kos tu bukan makna yang kos lain kita tak tahu. Tidak. Kos lain kita tahu juga, tapi tak secara mendalam dah. Cuma bidang kita pengkhususan dalam bidang itu. Contohnya bahagian fatwa kan. Ada orang pengkhususan dalam bahagian fatwa saja. Tapi bukan makna dia tak alim dalam bab lain, tidak. Kadang dia alim juga dalam bab lain. Contoh lainlah Imam Ghazali. Imam Ghazali dia pengkhususan dalam bidang tasawuf, Imam Ghazali kan. Imam Ghazali dia pengkhususan dalam tasawuf.
Tapi bukan bermakna Imam Ghazali tak tahu fiqh. Dia pun alim fiqh juga. Dia ada juga karang kitab dalam bab fiqh juga, bukan tak ada. Tapi pengkhususannya kan dia lebih dalam bab tasawuf. Pengajian dalam bab tasawuf maknanya dalam mujahadah diri, maknanya melawan hawa nafsu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bukan makna dia tak alim fiqh pun. Bukan juga ulama-ulama tafsir lain. Ulama tafsir lain seperti tafsir Ibn Abbas, Baidawi, Qadawi dan sebagainya, tafsir Qadawi, Imam Qadawi. Bukan makna dia tak tahu fiqh. Dia alim juga fiqh. Tapi dia lebih suka dalam bab tafsir. Dia khusus dalam tafsir lah. Gitu. Kita pun kena tahu juga bab lain. Bukan mana bab lain kita kena tahu. Kena tahu semua. Cuma kita pengurusan kita dalam bab apa. Ini satu pengurusan pun tak ada. Satu pengurusan kita pun tak ada. Semua tak tahu. Bila tanya semua tak tahu. Kau tanyalah kau Ustaz Muhammad tu. Apalah saya pula. Sebab kita kena belajar. Bila tak belajar tu yang kita tolak kat orang lain. Bila tanya tolak orang lain. Tanya tolak orang lain. Sedangkan sebab kita tak gunakan masa kita untuk mengaji, belajar. Sepatutnya kita kena tahulah. Baik, nombor 3, sunat iaitu mendalami semua bidang ilmu secara umum menjangkui kadar pasal fardu kifayah, insya-Allah. Okey, lain-lain tu tuan-tuan boleh baca kelahiran ilmu fiqh dan perkembangannya, sejarah ringkas Imam Syafi'i. Lepas tu istilah-istilah yang utama dalam fiqh seperti apa kata-kata fardu, apa kata-kata wajib, fardu ain, fardu kifayah, mandub sunat, mubah, makruh, haram, tunai, ada tunai. Lepas tu iadah mana mengulang solat. Contohnya kemudian qada mana menggantikan ibadah, qada ganti lah. Kemudian ta'rif rukun, syarat, sebab, mani, halangan. Azimah adalah hukum-hukum syarat yang disyariatkan Allah Ta'ala pada kesuruhannya hambanya daripada mula. Atau dia kata azimah lah. Lepas tu rosah, sahih, fasid dan batal. Kemudian istilah-istilah yang terdapat dalam kitab fiqh. Ini istilah-istilah yang terdapat dalam kitab fiqh Imam Syafi'i seperti akwal, arju, turuk jalan, azhar, pendapat azhar, masyhur mana pendapat masyhur dalam Imam Syafi'i. Lepas tu ashab ni ashab Imam Syafi'i, mana rakan-rakan Imam Syafi'i dalam mentakikkan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang asah, nombor 7 Imam Syafi'i, pendapat sahih. Ini istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh ya. Saya tak akan bacalah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Kemudian an-nas, al-mazhab, at-takhrij, al-jadid, al-qadim. Kemudian 14 lafaz dhaif terdapat dalam Imam Syafi'i. Kemudian tarikat Iraq dan tarikat Khurasan dan banyak lagi tu. Lepas tu nanti baru masuk bab taharah. Kita akan mula bab taharah lah. Nanti di muka surat 2. Boleh? Okey, muka surat 2 nantilah. Kita akan baca bab. Di mana-mana kita belum start. Sebenarnya belum start lagi. Baru nak panah minyak. Macam tu. Kata. Baru nak warming up lah macam tu. Nanti kita akan masuk bab kedua, bab taharah, sampai kita habiskan bab taharah lah. Lepas tu nanti baru kita masuk bab solat. Ini muka surat 152 lah, insya-Allah. Itu sajalah pembincangan kita pada pagi ni, insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan nak diajukan. Masa kita dah habis ya? Dah 1 jam. Jadi tak sempat nak baca kitab tadi. InsyaAllah akan datang kita bacalah. Habis tak ada soalan Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'luman taqabbala. Wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim. Lawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana qulub arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum kepada semua jemaah. Diwajibkan pergi ke sebelah sebelum balik, jangan balik dulu. Semua sekali. InsyaAllah ada kursi masing-masing, cukup sila. Masuk rumah. Tuan punya buku tak dapat lagi dua sekali tuan. Saya akan masukkan